Assalamualaikum Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Fini. Apa khabar Cikgu Siti hari ini? Baik. Okey, saya ada satu pantun untuk Cikgu Siti. Harum-harum limau kasturi, mari dipetik si gadis sunti. Kalau Cikgu Siti bijak bestari, apakah haiwan kerisnya di kaki? Saya rasa saya tahu jawapannya, Cikgu Fini. Ayam kan? Betul lah tak? Okey, saya juga ada satu pantun untuk ditujukan pada Cikgu Fini. Burung tempua membuat sarang di atas dahan pohon yang rindang. Bila musuh datang menyerang, sembunyikan diri dalam cangkerang. Apa haiwan itu, Cikgu Fini? Saya rasa haiwan tu tak lain tak bukan kura-kura kan Cikgu Siti? Ya, betul. Kura-kura bila takut, dia mesti mensembunyikan dirinya dalam cangkerang. Tajuk pembelajaran kita pada kali ini mengenai Sains Tahun 5, Unit 3, Tajuk Haiwan. Sebelum tu, saya bacakan dulu apakah standard kandungan kita pada kali ini. 3.1 mengenai kemandirian spesies haiwan. Standard pembelajaran 3.1.1 menyatakan maksud kemandirian spesies. 3.1.2 menjelaskan dengan contoh ciri dan tingkah laku khas haiwan untuk melindungi diri daripada musuh. Okey, Cikgu Fini. Boleh Cikgu Fini terangkan apa maksud kemandirian spesies? Kemandirian spesies, Cikgu Siti. Kemandirian spesies haiwan ialah keupayaan haiwan untuk mengekalkan spesiesnya bagi mengelakkan kepupusan. Mari kita perhatikan situasi berikut. Kelihatan ketam, bangau dan juga belangkas sedang berbual-bual di sebuah pantai. Tidak mudah untuk kamu menyerang saya kerana saya ada sepit yang besar dan tajam, kata ketam kepada bangau. Wah, sungguh keras cengkerang kamu, belangkas. Cengkerang inilah perisai saya. Bagaimana haiwan melindungi dirinya daripada musuh, Cikgu Siti? Perlu melindungi diri untuk mengekalkan kemandirian spesiesnya. Setengah haiwan mempunyai ciri-ciri khas yang ada pada anggota badannya bagi melindungi dirinya daripada musuh. Contohnya, haiwan seperti kura-kura, ketam dan juga kerang mempunyai cangkerang yang keras bagi melindungi badannya daripada musuh. Kalajengking, lipan dan juga lebah pula mempunyai sengat yang mengeluarkan bisa yang dapat menyakitkan atau membunuh musuh. Manakala ada juga sesetengah haiwan mengeluarkan bau yang busuk menyebabkan musuh tidak mendekatinya, seperti lipas, pepijat dan juga kumbang. Manakala ada juga haiwan seperti ulat beluncas, rama-rama dan juga katak mempunyai corak yang menyerupai mata palsu pada badannya untuk memperdayakan musuh. Ada juga haiwan yang mempunyai sisik yang keras yang terdapat pada badannya, seperti buaya, tenggiling dan juga ikan arapaima. Haiwan seperti kuda, singa dan juga katak mempunyai otot kaki yang kuat untuk bergerak pantas bagi menyelamatkan diri daripada musuh. Manakala haiwan seperti kambing, rusa dan juga kerbau mempunyai tanduk yang tajam yang terdapat pada kepalanya dan digunakan untuk mempertahankan dirinya. Ada juga sesetengah haiwan pula mempunyai tingkah laku khas untuk melindungi diri daripada musuh. Mari kita kenal pasti tingkah laku tersebut. Cuba Cikgu Siti terangkan apakah tingkah laku haiwan bagi melindungi diri daripada musuh. Baik. Seterusnya, ada haiwan yang mengembangkan duri tajam pada badannya untuk menakutkan musuh. Contohnya, landak.
landak akan memecut masuk ke dalam sarang bawah tanah jika diserang. Jika gagal melarikan diri, landak akan mengembangkan durinya yang tajam pada badannya untuk menakutkan musuh. Musuh yang cuba menyentuh badan landak akan tercucuk duri tajam tersebut. Seterusnya, ada haiwan yang mengembungkan badannya yang berduri tajam. Contohnya, ikan buntal. Apabila merasa terancam, ikan buntal akan mengembungkan badannya yang berduri tajam sehingga saiznya menjadi 3 kali ganda untuk menakutkan musuh. Selain daripada itu, ikan buntal juga beracun. Baik, haiwan seterusnya ada haiwan yang memutuskan anggota badannya. Contohnya, cicak dan gurita. Cicak dan gurita akan memutuskan anggota badannya apabila diserang musuh. Cara ini akan menyebabkan musuh menjadi keliru, sementara cicak dan gurita dapat melarikan diri mereka. Seterusnya, ada haiwan yang menyemburkan dawat hitam ke arah musuh apabila diserang. Contohnya, sotong dan gurita. Sotong dan gurita akan menyemburkan dawat hitam ke arah musuh apabila diserang. Kemudian, haiwan tersebut akan melarikan diri dengan pantas untuk menyelamatkan diri. Seterusnya, ada juga haiwan yang memasukkan badan ke dalam cangkerang. Contohnya, kura-kura. Kura-kura akan memasukkan anggota badannya ke dalam cangkerang apabila diancam oleh musuh. Seterusnya, ada juga haiwan yang menggulungkan diri, seperti tenggiling. Tenggiling pula akan menggulungkan dirinya untuk melindungi kepalanya apabila diancam musuh. Selain daripada itu, ada juga haiwan yang hidup berkumpulan. Haiwan seperti gajah pula hidup dan bergerak dalam kumpulan bagi menjamin keselamatan diri mereka. Seterusnya, murid-murid semua, kita akan lakukan satu tugasan berdasarkan apa yang telah kamu pelajari pada topik kali ini. Baik, yang pertama, menggunakan buku latihan sains. Seterusnya, yang kedua, senaraikan ciri-ciri khas dan tingkah laku khas bagi melindungi diri daripada musuh. Seterusnya, kamu dikehendaki mempersembahkan idea kamu ke dalam bentuk peta pemikiran yang sesuai. Seterusnya, hantarkan tugasan kamu untuk disemak oleh guru kamu. Okey Siti, selain pada tu kita juga ada tugasan lain, iaitu tugasan menghasilkan haiwan imajinasi. Alat dan bahan yang kita perlukan seperti kertas A4, pensel dan juga kertas warna. Langkah-langkahnya seperti melakarkan model haiwan imajinasi kamu pada selai kertas A4. Labelkan ciri-ciri dan tingkah laku khas pada model haiwan imajinasi kamu. Cadangkan alat dan bahan yang sesuai digunakan untuk menghasilkan model imajinasi kamu itu. Kemudian, bentangkan hasil kerja kamu. Mari kita lihat contoh haiwan imajinasi Ana. Okey, ini adalah lakaran model haiwan imajinasi Ana. Kamu boleh ambil model haiwan Ana ini sebagai contoh untuk menghasilkan lakaran haiwan imajinasi kamu. Sekian sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Sehingga berjumpa lagi. Bye. Terima kasih.